Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin sudah menyatakan pendirian untuk bersama PN. Menurutnya, bekas ahli Parlimen Rembau itu menemui pengerusi PN Muhyiddin Yassin baru-baru ini namun tiada keputusan dibuatnya setakat ini. Menerusi laporan PH Online, Khairi akan berjumpa lagi sekali dengan Muhyiddin dalam masa terdekat dan percaya ia akan dimuktamadkan sedikit masa lagi. Terdahulu, Malaysia Kini melaporkan Muhyiddin menawarkan Khairi jawatan Majlis Pimpinan Tertinggi sekiranya menyertai Bersatu. Khairi dipecat daripada UMNO pada Januari yang lalu dalam langkah presidennya Ahmad Zahid Hamidi membersihkan parti itu. Sementara itu, Taqiyuddin berkata pihaknya berharap Khairi dapat bersama dalam PN kerana ketokohan dan keterampilannya dalam kepimpinan kanan UMNO sebelum ini. Menurut Taqiyuddin lagi, PN mengharapkan sesuatu daripada Khairi kerana pengalamannya sebagai seorang pimpinan kanan dalam sebuah parti yang besar. Ahli Parlimen Kota Baru itu menambah, Khairi juga sudah semestinya memerlukan satu platform yang sesuai untuk masa depan politiknya dan ketika ini, PN adalah paling sesuai. Saya dapat bertemu wajah dengan saudara-saudara yang telah bertanding mewakili Perikatan Nasional dalam PRU dan PRN yang lepas. Jadi saya rakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah di atas kejayaan saudara-saudara Lady Muhammad sekalian. Waktu saya turun membantu kempen dulu, kita dah kira macam-macam boleh menang gitu. Tapi terbukti hampir menang. Mungkin tertangguh sedikit dan menunggu masa saja bila ada PRN akan datang, insyaAllah kita boleh membentuk kerajaan negeri di bawah Perikatan Nasional. Tadi saya telah pun mendengar laporan tentang apa yang sedang dan perkara yang agak utama yang diberikan tumpuan di sana. Kita terima hakikat bahawa kita menjadi pembangkang yang orang kata responsible, yang berwibawa. Seperti juga kita buat keputusan di sini di Parlimen Malaysia bila mana Tengku Hadi saya, kita buat keputusan itu tidak mau menyertai bersama kerajaan Madanon pada hari ini. Cuba bayangkan kalau kita bersama mereka pada hari ini. Jadi pasti ada isu dan masalah yang besar. Jadi keputusan pimpinan Perikatan Nasional tidak bersama dan kerajaan hari ini adalah satu keputusan yang tepat. Namun kita juga sedar bahawa bila mana kita buat keputusan begitu, cabaran yang kita hadapi adalah amat besar sekali. Lebih daripada mungkin jangkaan kami di peringkat awal. Kerana tak terfikirlah kerajaan Madanon ke apa yang ada pada negeri begitu. PL-nya agak luar tabi'i yang tak kita jangka sama sekali. Namun begitu, lebih tinggi semangat kami di sini dan saya nak juga menyatakan sini rasa bangga saya. Mungkin saya Muhammad di peringkat negeri pun mengikuti perkembangan apa yang diungkap dan diucapkan oleh semua wakil-wakil Perikatan Nasional kita di Parlimen. Sebahagian yang ada di sinilah, Pendang, Kuala Kerau, Maran, Putrajaya, selain daripada Tuan Ibrahim, Datuk Saifuddin, sebahagian yang lain-lain tak saya sebut sini agak begitu cergas menyuarakan dengan rasa tegas dan berani isu-isu pokok yang kita perjuangkan sebagai Perikatan Nasional. Perkara yang agak meluas mencakupi semua perkara. Lebih elok lagi kerana di sini juga bagaimana saudara tahu kita telah bentuk sekretariat ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional. Kemudian kita bagikan mereka ikut portfolio. Dulu ada tak sebutkan sebagai kabinet bayangan, tapi portfolio pun saya fikir seolah-olah sudah terbentuk kabinet bayangan kita. Di sini pun ada mengetui kabinet bayangan kita yang mana kita meneliti semua isu dan masalah yang dihadapi yang harus kita suarakan dengan lantang di Parlimen. Dan saya fikir bukan kerana saya ketua kepada ahli Parlimen Perikatan Nasional, to be frank, saya fikir kita lebih berupaya
daripada mereka di sebelah sana untuk menyuarakan isu-isu pokok yang harus diperjuangkan untuk rakyat. Jadi ini satu pengalaman baru. Lebih lagi kerana disebutkan di Pahang pun tak ada peruntukan. Di sini pusat pun tak ada peruntukan. Pernah juga disuarakan bagilah pada semua. Orang dia kata waktu PN tu tak bagi, dia lupa waktu Perikatan Nasional kita bagi. Zaman COVID, tak kira pembangkang atau kerajaan, semuanya kulluhum majma'in kita bagikan peruntukan dana yang sama, kerana yang menjadi masalah waktu itu dan sekarang juga ialah rakyat jelata. It's not just members of parliament, but the people. Dan kita utamakan rakyat. Tapi mereka hari ini tahu masalah negara masih banyak, rakyat masih menderita. Post-COVID ni agak lebih serius, proses pemulihan nampak belum nyata, lebih lagi terbeban dengan masalah inflasi, kos sara hidup, harga barang, berbagai-bagai isu yang besar. Jadi tak ada langsung ihsan. Kita bukan nak minta pertimbangan itu, ihsan pertimbangan yang agak bijaksana daripada pihak Perdana Menteri sebagai contoh untuk membagikan dan mengagihkan peruntukan. Ada juga disuarakan oleh timbalan Perdana Menteri, kata selesa Datuk Fadilah mengata kena buat permohonan. Tak payah buat permohonan, kalau nak bagi sajalah. Pasal ini bukan untuk ahli parlimen, tapi untuk rakyat jelata. Jadi ini menjadi satu tekanan. Ada rakan-rakan saya kata, macam mana nak buat nasi, saya turun bawah susah. Kalau dah turun ke bawah tu jumpa rakyat, apa rakyat minta? Kita tak ada benda nak bagi. Adalah sedikit sebanyak, tapi tak sebanyak mana yang diharapkan oleh mereka. Takkan kita boleh bina masjid, nak buat surau, nak baiki itu yang melibatkan kos yang agak besar. Tapi bagaimana yang Datuk Tuan Ibrahim sebutkan, saya amat bersetuju. While we are not in that position to solve the major problem, it is how we work with the people. Keupayaan kita untuk berhubung rapat dengan rakyat, respon kepada tuntutan mereka secara yang termampu, dan mungkin sebahagian besar tidak melibatkan kos-kos yang harus kita tanggung. Kerjasama kita dengan agensi dan kementerian-kementerian yang boleh membantu rakyat, ini pun satu cara yang boleh kita gunakan untuk meringankan bebanan yang ditanggung oleh rakyat jelata. Sama juga saya fikir di peringkat ADUN, di peringkat Negeri Pahang. Ada jabatan, ada agensi, ini semua terbuka luas yang boleh kita manfaatkan. Cara macam manalah. Saya tak fikir ada arahan yang menyeluruh mengatakan kalau pembangkang datang, jangan layan. Tapi kalau kita bawa orang susah yang perlu bukan kita yang minta duit. Takkan jabatan kebajikan ke, pertanian ke, perikanan ke dan sebagainya itu tak mampu untuk melayan kehendak mereka ini sedikit sebanyak, kalau tak banyak pun. Jadi oleh sebab itu dalam keadaan yang agak tercabar dan susah inilah kita harus mencari langkah dan jalan untuk kita, orang kata, membantu keadaan rakyat. Saya fikir kita semua tahu bahawa apa yang dinanti-nantikan oleh rakyat selepas PRU lepas ni nampak tak tercapai. Macam cita-cita tu menjadi tinggal cita-cita dan impian, kerana kerajaan yang ada pada hari ini nampak macam tak tahu apa nak kata lah. Saya tak takut nak cakap. Orang kata sekarang susah nak cakap, nanti ada rekod kat sini, besok dipanggil oleh polis. Tak apa, panggil polis pun okey. SPRM dah panggil saya, dah charge saya pun sebab ini. Walaupun saya nak sebut bukan saya nak pertahankan diri saya. Dah dekat hampir 50 tahun. Tuan-tuan tengok muka saya pun dah jemu kan. Dalam pentadbiran kerajaan, di semua jawatan, di semua kementerian, hampir semua lah. Menteri, timbalan menteri, menteri besar, timbalan Perdana Menteri. Saya tanya pegawai SPRM yang datang kepada saya, ada tak satu kes rekod sebelum ini yang tuan panggil saya? Ada orang laporkan saya rasuah? Tak ada. Salah guna kuasa? Tak ada. Kenapa saya dipanggil hari ini untuk tuduhan itu, sedangkan saya tidak melakukannya? Tapi peguam saya beritahu saya, ini untuk cerita sedikit lah. Dia kata, Tan Sri macam mana pun dia akan charge. Saya tak buat apa salah, dia akan charge. Betul juga pasal peguam lebih mahir. Pasal dia nak cari jalan dan sebab musabab untuk berbuat sesuatu seperti untuk membawa kesan kepada kita, kedudukan parti kita ataupun kedudukan kita dan sebagainya. Tapi ikut rekod yang terkini dalam kajian yang kita buat khusus untuk negeri Selangor saja, khusus untuk PRN ni, nampak tak terjejas. Lagi dia dera kita, lagi